Assalamualaikum dan sahabat. Kita mengulaskan tajuk berkenaan falsafah ekonomi kemiskinan. Jadi Alia, apakah pendapat awak bagaimana falsafah ekonomi dan bagaimana ia berkaitan dengan kemiskinan? Pada pendapat saya, falsafah ekonomi ni seharusnya berfokuskan kepada keadilan sosial dan peluang yang adil. Kemiskinan yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi yang besar. Jadi awak nak tahu Najat Aina dalam bagi mencapai keadilan kita dalam konteks ekonomi ni, kita perlu merubah struktur ekonomi. Tepat sekali Nadia. Mengikut pengetahuan saya, kita perlu mentransformasikan ekonomi untuk memastikan distribusi kekayaan dan peluang sosial juga amat penting untuk membantu golongan miskin. Tetapi Nazatul Ainina, kita juga ada cabaran dan laksanakan perubahan ini. Contohnya resistasi, iaitu menentang dari pihak untuk mendapatkan manfaat daripada ketidaksedaraan ekonomi. So jika kita lihat daripada konteks global, adakah kerjasama antarabangsa ni dapat membantu mengurangkan kemiskinan? Hal demikian, pastinya kerjasama antarabangsa boleh bawa kepada pertukaran idea dan sumber untuk menyokong pembangunan ekonomi yang inklusif di seluruh dunia. Faham? Jadi cukuplah sampai dekat sini saja Nazatul Ainina penerangan awak serta saya. Mari kita lihat beberapa penerangan ekonomi dari skop konteks antarabangsa. Sekian daripada saya, Alia Nadira. Dan saya Siti Nazatul Ainina. Selamat menonton. Tempat pembuangan sampah di Pantai Gebang merupakan tempat pembuangan sampah yang terbesar di dunia. Semua sampah dikumpulkan dari pelbagai penjuru di Jakarta akan berakhir di sini. Sehari sampah yang sampai di Bantar Gebang mencecah hampir 6,500 tetan. Dan penduduk Bantar Gebang bergantung harap dengan kawasan ini dan mereka terpaksa mengharungi segala cabaran dan dugaan yang ada di tempat ini. Saya Syafiqah Natasha Dan saya Nadia Timothy Dora. Kami akan mengurusi kisah penduduk di Bantar Gebang ini. Punca utama penduduk di Bantar Gebang mengutip sampah di situ adalah disebabkan tahap pendidikan mereka yang rendah. Ini menyebabkan mereka suka untuk mencari pekerjaan di luar. Penduduk di Bantar Gebang harus meneruskan pekerjaan mengutip sampah itu walaupun pendapatan rendah kerana kos sara hidup di kota adalah sangat tinggi. Untuk meneruskan hidup, penduduk-penduduk di Bantar Gebang bertahan dengan membuka warung di tengah-tengah longgokan sampah. Mereka menjual makanan dan minuman untuk pekerja-pekerja di Bantar Gebang. Ada juga penduduk yang bertahan dengan mengutip-ngutip sisa makanan seperti sayur-sayuran dan ayam goreng dan memasak semula masakan ini untuk jadikan santapan seharian mereka. Lebih 3,000 penduduk yang beradaptasi di Bantar Gebang ini. Bantar Gebang merupakan tempat pelupusan sampah yang terbesar di dunia, yang mana menunjukkan tahap kemiskinan yang teruk dan menyebabkan penduduk di situ beradaptasi dengan kehidupan yang daif. Pemikiran penduduk Bantar Gebang akan terus memilih kehidupan yang sukar jika Bantar Gebang terus dijadikan tempat buangan sampah. Hal ini kerana mereka agak sukar untuk mencari kerja di luar dan juga sara hidup yang tinggi yang di luar kawasan Bantar Gebang itu. Hai, nama saya Bapak Detektif dari Nasir dan di panggil saya. Nama saya Cakirah Nabi Bola. Apa tahu tak pasal makanan pak-pak yang untuk orang golongan miskin di Filipina? Yang ada viral tu Yang viral dekat Google lah, kat YouTube banyak. Okey, dia macam mana Dia tak silap, dia macam makanan yang dia kutip daripada makanan lebihan daripada KFC ke McD je tu. Okey, yang dia mempunyai dua stage kan, kalau tak silap. Stage pertama tu dia tentang collection. Collection tu adalah dia berkumpul lah makanan yang ada dekat sekeliling yang bersih, bukan yang telah dibuang, tapi yang diasingkan dan boleh digunakan pakai semula. Dan stage yang kedua ialah dia cooking, ialah yang dia memasak makanan yang mana yang dia dah collect tu, yang betul-betul memilih. Okey, dia akan masak semula dan akan menambahkan perisa lah, penambah lah semua untuk menjadikan makanan itu lebih lazat dan dijual. Okay, jadi lepas tu dia jual tu dekat golongan miskin je lah. Dia pun 10 sen untuk satu mangkuk sahaja. Jadi macam kita betul bersyukur lah, negara kita tak miskin sampai tahap macam tu lagi. Jadi kita boleh kawal lagi inflasi negara kita. Betul, ekonomi negara kita dibandingkan dengan ekonomi negara lain, kita masih stabil walaupun dilanda dengan pandemik COVID. Okay, terima kasih. Nama saya Sherwin. Nama saya Aiman. Topik utama kita kemiskinan.
dan kami memilih Hong Kong sebagai topik kami pada hari ini. Aiman tahu tak apa itu coffee house? Ya, saya tahu. Sebabkan ekonomi di Hong Kong meningkat, maka kos rumah juga meningkat. Oleh sebab itu, orang yang tidak mampu akan terima hakikat, dan disebabkan itu jugalah terwujudnya coffee house. Sekarang berapa ramai yang akan tinggal dalam satu rumah kopi? Menurut kajian daripada seorang pelajar Universiti Hong Kong, terdapat beberapa bangunan yang menempatkan 6 kali ganda bilangan orang yang mereka asalnya direka bentuk. Sedang tak apakah akibat tinggal dalam coffee house ni? Oh, boleh. Ini akan mengakibatkan punca wabak penyakit meningkat, dan juga dia berpotensi kejadian pembakaran berlaku oleh disebabkan terlampau ramai dalam satu rumah. Okay, sekian daripada kami. Cie-cie,再见. Hai, saya Fahmi dan saya Fah. Kami akan membincangkan tentang kemiskinan ekonomi dalam Malaysia. Kemiskinan ekonomi di Malaysia. Bagaimana hendak menilainya? Garis kemiskinan negara kita terlampau rendah dan tidak selari dengan kos kehidupan seharian. Garis kemiskinan negara kita sebelum ini adalah pada paras RM980. Kesilapan negara kita ialah kita lambat dalam mengukur kadar kemiskinan semasa dan masih menggunakan yang lama. Setelah diteliti dan dikaji sendiri oleh jabatan-jabatan yang terlibat, paras garis kemiskinan melonjak naik pada paras RM2,208 sebulan. Paras garis kemiskinan ini amatlah jauh berbeza dari sebelum ini dan menyebabkan pertambahan golongan dalam garis ini. Pada kita tengok dari graf-graf apa semua tu, daripada situlah wujudnya jurang ekonomi tu. Perubahan keadaan semasa ataupun kita dikenali sebagai ekonomi semasa ni, contoh yang kita boleh ambil Roti Gardenia tu RM7 tapi dah ni tengok harga apa naik 2, naik 6 pun dah, duit baik apa semua tu, pekerjaan tu ada tapi gaji dia tu rendah sekali dengan RM1,500 yang lari tu. Tapi orang kita ni orang kita kena buat 2 kerja. Contoh tadi RM1,500, kalau kita nak bagi RM1,500, rumah RM500, kereta RM400, minyak kereta RM200, so ada lagi RM400. Macam mana kita nak apa, orang tak nak survive dengan keadaan ekonomi yang macam ni. Tuan perasan tak, sejak kebelakangan ni kerajaan kita dia banyak push orang kata program-program perniagaan. Sebab apa? Sebab kunci kita punya ni tu dekat sini. Perniagaan ni kita boleh panggil dia duit ataupun pendapatan pasif. Aktif tu ialah bekerja tu sebagai apa yang kita kerja yang gaji RM1,500 tadi tu. So kerajaan melihat perniagaan ni akan orang kata apa, membantu rakyat keluar daripada kemiskinan. Kita mesti ada tim yang pasukan yang mempunyai experience dan kompeten untuk melihat apa benda, which part that we need to go and realign back our economy to make sure that it will benefit long term. Bagaimanapun, untuk melaksanakan dasar-dasar yang kurang popular, kerajaan perlu mendapatkan kepercayaan rakyat sepenuhnya. Falsafah ekonomi, kemiskinan dapat mencakup pemandangan yang keliru seperti melihat kemiskinan sebagai pilihan individu, mengendalikan pertumbuhan ekonomi sebagai solusi tunggal, menyalahkan individu miskin sebagai beban atau menganggap ia adalah solusi tunggal yang berlaku secara universal. Holistik dan beragam biasanya lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Jadi cukuplah sampai di sini saja. Hari pun sudah lewat ni. Betul tu Alia. Jadi marilah kita melaburkan tirai dan kita berhenti setakat di sini saja. Sekian, terima kasih. Untuk